Hello. Okay, hello. Selamat sejahtera. Hari ini kelas kedua, Januari. Bukan, March. Okay, so last week kami sudah sentuh 1.1 dan 1.2. Hari ini kami akan menghabiskan bab 1 form 5 kedaulatan negara. Okay, jom kami buat sedikit ulang kaji terhadap lesson minggu lepas. Nanti ya. Oke, kedaulatan negara. Pertama sekali, kami perlu tahu apa maksud kedaulatan. Oke, last week kami sudah cakap, kami sudah boleh ingat dan menghafal kedaulatan bermaksud apa? Tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas untuk melaksanakan pemerintahan negara. Dan ekstra info, kedaulatan ini sejak Kesultanan Melayu Melaka. Kedaulatan negara kita dimantap oleh kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia pada 1963. Oke, ini maksud dia, kedaulatan. Kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah kerajaan yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan pentadbiran negara. Dan ekstra lagi, kedaulatan ini sejak Kesultanan Melayu Melaka dan kemerdekaan negara kita dimantapkan ataupun menjadi lebih kukuh oleh kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 dan pembentukan Malaysia pada 1963. Ini maksud dia. Okey, kami sudah belajar minggu lepas. Sekarang takrif mengikut bahasa. Kami cepatkan. Bahasa Yunani, Supranus dengan Supranus. Sebab ini bahasa kita tak pernah dengar. Oleh itu dia super bagi kita. Supranus dan Supranus. Super ini bermaksud apa? Agung atau tertinggi. Dan kedaulatan bermaksud negara yang bebas dan merdeka. Seterusnya bahasa Inggeris, sovereignty. Sovereignty bermaksud berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Ini maksud bahasa Inggeris. Bahasa Arab kami tahu Allah. Oleh itu daulah. Daulah bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah. Kuasa pemerintahan saja, bukan kuasa tertinggi. Untuk bahasa Melayu barulah dia daulat dan kuasa tertinggi terhadap pemerintahan negara. Ini dia. Okey. Okey ya, setakat ini kami ulang kaji saja. Sekarang pandangan tokoh. Ada berapa tokoh? Okey, pertama sekali Aristotle. Apa Aristotle cakap? Kuasa tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Kuasa tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Dan kerajaan ini terikat oleh undang-undang. Bermaksud kerajaan perlu mentadbir negara mengikut undang-undang. Kerajaan terikat oleh undang-undang. Ibnu Khaldun yang satu pelajar Islam. Dia cakap kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara. Semangat kekitaan bangsa bermaksud orang Melayu bersatu padu. Kekitaan bangsa. Semangat kekitaan bangsa. Dan ini bermaksud apa? Kekuatan semangat beragama. Ibnu Khaldun cakap kedaulatan ini satu kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara
Selepas itu, kedaulatan juga bermaksud semangat kekitaan bangsa. Satu bangsa yang bersatu. Dan bangsa itu kuat bersemangat untuk beragama. Dan bangsa itu rela untuk berkorban demi cita yang sama. Ini Ibnu Khaldun yang cakap. Seterusnya, John Bodin. John Bodin cakap apa? Kedaulatan ini juga sama dengan Aristotle. Kuasa tertinggi negara. Dan kuasa tertinggi ini tinggi sampai dia kekal. Kuasa ini kekal dan tidak terbatas. Tiada batasan kuasa ini. Kekal dan tidak terbatas. John Bodin cakap. Untuk buat apa? Kuasa yang sangat tinggi ini untuk buat apa? Untuk membuat, mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Seterusnya kita tengok Tunku Abdul Rahman, Bapa Kemerdekaan. Kedaulatan bermaksud prinsip kebebasan dan keadilan. Dia nak merdeka oleh itu prinsip kebebasan, keadilan sebab dia menjaga kebajikan semua rakyat. Keadilan. Prinsip kebebasan dan keadilan ini bermaksud kedaulatan. Dan dia memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dia memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dia sayang akan rakyat. Oleh itu dia memperjuangkan kebajikan rakyat, means memenuhi kepentingan rakyat. Dan rakyat dapat hidup sejahtera dan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir sekali ialah Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas ialah peguam negara kita. Oleh itu dia cakap kedaulatan bermaksud apa? Bermaksud satu negara yang merdeka. Dan negara ini bebas pada peringkat antarabangsa sebab dia peguam. Oleh itu dia pentingkan unsur kebebasan pada peringkat antarabangsa. Means di pentas dunia negara kami bebas. Dan negara kami mempunyai hak dan kuasa. Hak dan kuasa untuk buat apa? Untuk melaksanakan urusan dalam negeri. Macam nak cuti dalam negeri, ataupun kita panggil hari lepasan negeri, kita ada kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Ada orang yang boleh mempengaruhi tanpa telunjuk asing. Kita mempunyai hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Ini gambar mereka. Sebab mungkin dia bagi gambar dan tanya, apa dia cakap. So, kamu perlu ingat gambar macam Aristotle macam ni, Ibnu Khaldun ialah ini, John Bodin, Tunku Abdul Rahman, Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Seterusnya, jenis kedaulatan. Sekarang kami cuba recap saja. Belum start lesson baharu. Okey, boleh ikut Okey, jom. Jenis, ada 4 jenis. Pertama sekali, sejak masa dahulu, kedaulatan tradisional. Ini bermaksud apa? Sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Urusan negara dikuasai sepenuhnya oleh raja. Raja berkuasa mutlak. Urusan negara dikuasai sepenuhnya oleh raja. Dan kedaulatan tradisional ini wujud sejak bila? Ini saja kedaulatan tradisional saja, bukan kedaulatan. Kedaulatan negara kita wujud sejak Kesultanan Melayu Melaka. Tetapi kedaulatan tradisional wujud sejak tamadun awal manusia. Okey, manakala kedaulatan tradisional di negara kita berdasarkan apa? Berpaksi pada kedaulatan raja-raja Melayu. Berpaksi pada kedaulatan raja-raja Melayu. Dan ini bermaksud raja apa? Raja berkuasa dan berwibawa. Raja berkuasa dan berwibawa. Raja ialah ketua pemerintah di negara kita.
Raja ada kuasa tertinggi. Raja dikukuh oleh taat setiap rakyat. Seterusnya, kedaulatan tradisional ini pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang kami panggil kedaulatan moden. Kedaulatan moden ini bermula sejak bila? Okey. Kedaulatan moden ini bermula selepas revolusi keagungan dan revolusi Perancis. Revolusi keagungan ini wujud di England. Revolusi Perancis ini wujud di Perancis. Okey, kedaulatan moden ini dia dikaitkan dengan apa? Dengan idea kemunculan negara bangsa moden. Kedaulatan moden ini dia dikaitkan dengan kemunculan negara bangsa moden. Ingat, kedaulatan moden bermaksud negara bangsa. Negara bangsa ini maksud apa? Negara bangsa ini dikaitkan dengan hak rakyat. Rakyat ada hak. Rakyat ada hak bermaksud apa? Bermaksud kerajaan berperlembagaan. Rakyat memilih pemerintah melalui pilihan raya. Kemudian terbentuk kerajaan. Kerajaan itu perlu memerintah mengikut perlembagaan. Oleh itu, inilah menjaga hak rakyat. Inilah apa kita panggil dengan idea negara bangsa moden. Baik. Selepas Perang Dunia Pertama dia tukar sikit. Kedaulatan moden ini tukar sikit idea dia. Dia dikaitkan dengan nasionalisme. Sebab semua negara sudah nak merdeka. Mereka tidak mahu dijajah oleh penjajah asing. Oleh itu, selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan moden mula dikaitkan dengan nasionalisme. Okey, nasionalisme ini bermaksud apa? Mereka nak bebas daripada cengkaman kuasa asing. Nasionalisme ini dia menggunakan unsur apa? Persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Okey. Nasionalisme ini menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa. Negara bangsa kami tahu hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Kemudian, okey. Nasionalisme ini bermaksud apa? Kita nak bebas, nak merdeka. Kalau negara kita merdeka, macam mana kita tahu, rantau ini membentuk Malaysia. Rantau ini membentuk Indonesia. Mana kami tahu? Mana negeri perlu dicantum untuk membentuk satu negara bangsa baru? Mana kita tahu? Kita tahu melalui persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Bermaksud rantau ini hanya ada orang Melayu dan menggunakan bahasa Melayu. Oleh itu, ini bermaksud persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Bangsa dan bahasa yang sama means satu negara bangsa yang baharu. Dan kedaulatan moden di negara kita terhasil. Terhasil selepas semua 14 negeri dalam persekutuan bergabung melalui Persekutuan Tanah Melayu 1957 means kemerdekaan dan Persekutuan Malaysia 1963 means pembentukan Malaysia. Okey. Sekarang, kedaulatan undang-undang. Apa Aristotle cakap? Kerajaan terikat oleh undang-undang. Di sini kami tahu kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat semua terikat oleh undang-undang. Dan apa kepentingan kedaulatan undang-undang ini? Dia menjamin keadilan dalam kehidupan. Dia menjamin keadilan dalam kehidupan. Kehidupan kita menjadi lebih adil dan negara menjadi lebih aman, stabil dan makmur. Aman, stabil dan makmur. Dan siapa yang mengukuhkan kedaulatan undang-undang? Badan Kehakiman yang berwibawa dan bebas. Badan Kehakiman yang berwibawa dan bebas diwujudkan untuk memelihara kedaulatan undang-undang. Dan kedaulatan undang-undang ini sangat penting. Penting sehingga apa?
penting sehingga dia menjadi prinsip keempat dalam rukun negara kita. Baik, seterusnya kami tengok kedaulatan antara bangsa. Minggu lepas kami bincang sampai sini ya, ataupun ciri-ciri. Sampai sini ya, ataupun ciri-ciri. Minggu lepas. Halo? Sampai sini. Oke. So, inilah minggu lepas kami sudah belajar. Sudah kami belajar. Oke, baik. Sekarang kita tengok last sekali. Kedaulatan antara bangsa. Oke. Antara bangsa bermaksud PBB sangat penting. PBB mengiktiraf negara kita. Dan negara kita tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Means tidak boleh dikacau oleh negara lain. Dan apa perjanjian yang ditandatangani? Inilah dia. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970. Bermaksud kami bersahabat dengan PBB. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970. Dan prinsip negara kita, kedaulatan negara kita sama saja dengan semua negara lain dari segi undang-undang antara bangsa. Oke, dari segi undang-undang antara bangsa, negara kami mempunyai kedaulatan yang setaraf dengan negara lain. Baik, seterusnya, negara kita sebagai balasan PBB sangat baik terhadap negara kita menjadi anggota PBB. Dan hasil daripada tindakan ini, dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Means seluruh dunia, semua negara iktiraf negara kita bebas, merdeka dan berdaulat. Oke. Inilah dia. Dr. Ismail Abdul Rahman. Dia merupakan Menteri Luar Malaysia yang menjayakan penglibatan negara kita dalam PBB. Dia memberikan sumbangan yang sangat besar. Dr. Ismail Abdul Rahman. Baik. Hari ini kami sambung ciri-ciri negara berdaulat. Kami coba rest 2 minit. 5.20 kami start balik. Sekarang revision sudah siap. Sekarang benda baharu. Oke, 5.20 saya start balik. Oke. Oke, kami sudah revisi maksud kedaulatan, jenis kedaulatan, sekarang masuk ciri kedaulatan.
Okay, sorry. Mari kita sambung. Pertama sekali, ciri-ciri kedaulatan ada 4. 1, mempunyai pemerintahan. Mempunyai pemerintahan. Sebab satu negara yang berdaulat bermaksud negara yang merdeka. Negara merdeka pastilah mempunyai pemerintahan. Sebab ada kerajaan. Seterusnya ada apa? Mempunyai rakyat. Negara merdeka mempunyai rakyat. Seperti kita sebagai rakyat, mempunyai rakyat. Dan ketiga, mempunyai apa? Mempunyai sempadan. Sebab negara kita bebas, bukan semua negara. Oleh itu sempadan itu penting. Bermaksud sempadan ini, ini negara kita. Ini negara yang merdeka dan bebas. Dan keempat, mempunyai apa? Satu negara yang berdaulat perlulah mempunyai undang-undang. Aristotle cakap apa? Kerajaan terikat oleh undang-undang. Baik, kita sambung sekarang. Pertama sekali, ciri-ciri negara yang berdaulat ialah mempunyai pemerintahan. Apa maksud dia? Sebuah negara merdeka perlulah mempunyai pemerintahan. Pemerintahan ini penting untuk apa? Tujuan dia. Kita perlu tahu tujuan dia dulu. Tujuan dia ialah untuk menjaga kestabilan politik, menjaga keamanan, menjaga pertahanan dan menjaga ekonomi. Okey, saya cuba terangkan. Kenapa ada pemerintahan? Okey. Ada pemerintahan bermaksud ada negara kita diperintah oleh rakyat negara kita. Dan inilah menjaga kestabilan politik. Sebab pergolakan politik ataupun kekacauan politik tidak akan wujud, tidak akan tercetus sebab rakyat negara kita bersatu padu. Dan inilah menjaga kestabilan politik. Dan kestabilan politik ini sekiranya tercapai, pastinya keamanan negara tercapai sebab ada pemerintahan yang baik dan semua rakyat pasti hidup aman. Dan rakyat hidup aman, negara pun menjadi lebih makmur, ekonomi negara meningkat. Dan akhir sekali, pemerintahan ini penting untuk menjaga pertahanan sebab ada pemerintahan, kemudian ada menteri dalam negeri dan dialah yang menguruskan pasukan keselamatan dalam negara. Dan ada pemerintahan bermaksud menjaga pertahanan negara kita. Okey. Pemerintahan ini penting. Okey, repeat sebab dia apa? Menjaga kestabilan politik kita. Politik stabil. Dan politik stabil, rakyat hidup aman. Rakyat hidup aman, ekonomi negara meningkat. Dan pemerintahan ini penting untuk menjaga pertahanan negara kita. Okey, apa pemerintahan negara kita? Negara kita menggunakan sistem pemerintahan yang bernama apa? Demokrasi berparlimen. Bermaksud apa? Demokrasi bermaksud pilihan raya. Berparlimen bermaksud parlimen diwujudkan untuk mengubah undang-undang. Kita mengamalkan demokrasi berparlimen. Dan raja berperlembagaan. Dan raja, negara kita, ketua negara ialah raja. Dan raja ini memerintah negara kita mengikut perlembagaan. Sistem yang digunakan ini bernama raja berperlembagaan. Dan saya tadi sudah cakap ketua utama negara kita ialah Yang di-Pertuan Agong. Dan ketua utama kerajaan, ketua utama negara dengan ketua kerajaan berbeza. Ketua utama negara bermaksud ketua negara kita means orang yang mempunyai kuasa tertinggi dalam negara kita. Beliau ataupun baginda ialah Yang di-Pertuan Agong.
dan ketua kerajaan berbeza. Orang ini ketua kerajaan mempunyai kuasa yang tertinggi dalam kerajaan saja. Dan kerajaan ini siapa yang memegang tampuk pemerintahan? Dia Perdana Menteri. Ketua utama negara ialah Yang di-Pertuan Agong. Dan ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Perdana Menteri. Okey. Perdana Menteri. Okey. Kami cuba flashback apa yang kami sudah belajar. Sekarang, you cuba komen kedaulatan. Pertama sekali, dia ada 4 ciri. Apa saya cakap tadi? 4 ciri boleh cuba cakap. Cakap saja ciri itu mempunyai apa? Mempunyai 4 perkara. Mempunyai betul pemerintahan, seterusnya mempunyai satu negara. Cuba fikir negara kita ada apa? Ada rakyat. Okey, seterusnya ada apa? Betul, sempadan. Garis pemisah antara negeri dan negara. Dan ada satu lagi sangat penting. Aristotle cakap betul, mempunyai perundangan. Okey, 4 ciri ini kami belum terangkan semua. Okey, cuba terangkan mempunyai pemerintahan, apa tujuan dia? Mengapa sangat penting pemerintahan ini? Dia menjaga apa? Ada 4 kepentingan. Betul. Kestabilan politik. Tiada pergolakan politik. Menjaga kestabilan politik. Kestabilan politik ini boleh membawa apa kebaikan? Betul, keamanan. Dan kalau rakyat hidup aman, apa yang akan berlaku kepada negara? Kalau semua hidup aman, negara jadi betul, negara menjadi lebih makmur. Termasuk ekonomi negara meningkat. Ekonomi negara meningkat. Dan akhir sekali apa sangat penting dengan pemerintahan ini? Dia mengukuhkan apa negara? Mengukuhkan menteri dalam negeri buat apa? Mengukuhkan, dia jaga keselamatan. Betul, pertahanan. Pertahanan negara bebas daripada ancaman musuh. Nah, negara kita guna apa sistem pemerintahan? Lagi satu, demokrasi berparlimen. Lagi satu apa? Ada 2 sistem, betul. Dan raja berperlembagaan. Okey, dan seterusnya, siapa ketua utama negara? Betul, Yang di-Pertuan Agong. Dan siapa ketua kerajaan? Betul, Perdana Menteri kita. Itu saja. Untuk ciri pertama, mempunyai pemerintahan. Okey, sekarang saya share balik screen saya, sorry. PowerPoint. Okey, boleh tengok. Okey, mempunyai pemerintahan. Seterusnya, satu negara yang berdaulat mempunyai sempadan. Negara lain tidak boleh
melepasi sempadan negara kita tanpa kebenaran. Okey, pertama sekali, apa maksud sempadan? Tadi saya juga sudah cakap, sempadan ialah garis pemisah antara negeri dan negara. Ingat, simple saja. Sempadan ialah satu garisan yang memisahkan negara yang berbeza. Garis pemisah antara negeri dan negara. Malaysia berkongsi sempadan dengan siapa? Negara jiran kita. Tengok map. World map. Bukan world map. Asia map. Asia map sudah cukup. Asia map, you tengok. Apa negara yang berjiran dengan kita? Kita boleh tengok Thailand terletak di atas negeri kita. Singapura terletak di bawah negeri kita. Dan negara kita ada Sarawak dan Sabah. Brunei. Brunei. Dia berdekatan dengan Sabah dan Sarawak. Dan Indonesia ini Kalimantan dia berjiran dengan Semenanjung Malaysia. Oleh itu, Malaysia berkongsi sempadan dengan Thailand, Singapura, Brunei dan Indonesia. Ingat, negara kita satu Semenanjung, satu Sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah ada jiran bernama Brunei. Semenanjung Malaysia ada jiran di atas Thailand, di tepi Indonesia, di bawah Singapura. Itu saja. Dan sempadan ini diakui oleh siapa? Oleh masyarakat antarabangsa. Bermaksud apa? Setiap rakyat di dunia ini, mereka mengakui. Bermaksud apa? Mengiktiraf, menerima, mengakui sempadan Malaysia. Mereka cakap ini sempadan Malaysia, tidak boleh melepasi tanpa kebenaran sah daripada kerajaan Malaysia. Okey, inilah sempadan Malaysia. Sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa dan yang paling penting oleh PBB. PBB paling penting, paling signifikan. Dia cakap dia pun mengakui, dia pun menerima, mengakui sempadan Malaysia. Dan apa tujuan kita nak letak sempadan ini? Ada sempadan untuk apa? Tak ada sempadan, kita boleh pergi ke negara lain dengan mudahnya. Tidak perlu pasport. Kenapa perlu sempadan ini? Sebab untuk memudahkan apa? Memudahkan sistem pemerintahan. Sebab negara kita ada style pemerintahan kita. Negara lain ada style pemerintahan mereka. Tertutup. Oleh itu, sempadan ini penting sebab pemerintahan negara menjadi lebih mudah dan pemerintahan mudah, pentadbiran mudahlah. Pemerintahan dan pentadbiran ini saling berkaitan. Pemerintahan bermaksud apa? Negara kita pemerintah utama ialah Yang di-Pertuan Agong dan ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Ketua utama negara dan ketua kerajaan ini mereka memerintah negara kita. Dan mereka pun melaksanakan banyak dasar untuk mentadbir negara kita. Sama saja, memudahkan pemerintahan dan pentadbiran negara kita. Memudahkan pemerintahan dan pentadbiran negara kita. Dan seperti tadi kita sudah cakap, semua penting untuk memudahkan pertahanan negara. Pertahanan negara sangat penting. Sebab pertahanan negara ini tidak akan memberikan peluang kepada negara asing untuk mencerobohi negara kita. Ada sempadan bermaksud negara lain tidak boleh mencerobohi negara kita. Bermaksud pertahanan negara kita dikukuhkan. Dan
ada sempadan, dia juga membangunkan ekonomi negara. Sama saja dengan tadi. Tadi kami cakap apa? Ada 4 tujuan. Mempunyai pemerintahan ada 4 tujuan. Pertama sekali memastikan kestabilan politik. Kedua, menjaga keamanan. Ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Dan keempat, mengukuhkan pertahanan. Untuk ini sama saja, dia memudahkan pemerintahan, memudahkan pentadbiran, mengukuhkan pertahanan, dan lagi satu, ekonomi. Meningkatkan ekonomi negara. Okey, kami cuba tengok apa yang kami ingat. Okey, sekarang kami nak test pemahaman kita. Okey, pertama sekali, ciri. Seterusnya kita akan mempunyai sempadan. Apa maksud sempadan? Apa maksud dia? Cuba komen maksud yang penuh. Okey, baik ya. Garis pemisah antara negeri dan negara. Okey, Malaysia berkongsi sempadan dengan siapa? Negara yang berdekatan dengan kita. Negara apa? Negara kita berkongsi sempadan dengan negara apa? Baik. Thailand di atas, Indonesia di Singapura di bawah, dan Brunei dengan Sarawak dengan Sabah. Okey, seterusnya penetapan sempadan ini diakui oleh siapa? Masyarakat antarabangsa dan siapa? Yang paling penting itu mereka mengakui PBB, dan mereka mengakui negara kita ada sempadan kita. Dan apa kepentingan dia? Tujuan ada sempadan ini. Apa tujuan? Memudahkan apa? Ada 4. Memudahkan. Betul, pertama sekali memudahkan urusan pentadbiran, kemudian memudahkan apa? Pentadbiran sama dengan betul, pemerintahan. Dan memudahkan apa lagi? Betul, pertahanan sama dengan tadi. Lagi satu. Betul. Ekonomi negara akan membangun dengan mudahnya. Okey. Okey, boleh tengok. Okey. Mempunyai sempadan dan mempunyai pemerintahan. Kita sudah tengok 2 ciri. Ciri yang ketiga itu apa? Okey, mari kita tengok. Saya ada satu info ekstra belum cakap. Ada 3 jenis. Apa jenis ini? Jenis sempadan ada 3. Pertama sekali udara, kemudian darat, kemudian laut. Ada 3 jenis. Sorry, bukan laut, air. Sorry. Ada 3 jenis, air, udara, dan apa? Dan darat. Air means laut, udara bermaksud apa? Kapal terbang itu perlu terbang dari satu negara ke negara lain, itu sempadan udara. Dan sempadan darat ialah custom. Kita perlu pergi Thailand, perlu melepasi custom itu sempadan darat. Okey, seterusnya kita tengok mempunyai perundangan. Aristotle cakap apa? Perundangan sangat penting. Kerajaan terikat oleh undang-undang. Okey. Jom kami tengok. Mempunyai perundangan. Perundangan ini apa? Apa dia? Asas kepada peraturan negara. Perundangan ini asas kepada peraturan negara. Apa maksud peraturan negara? Peraturan negara means semua rakyat bertingkah laku dengan baik. Urusan negara
menjadi lebih teratur. Macam mana kami boleh mencapai tujuan ini? Macam mana negara boleh menjadi lebih teratur? Asas kepada ini ialah perundangan. Sistem perundangan negara kita juga berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Form 4 bab 9 kami sudah belajar Suruhanjaya Red ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah pun merangkap perlembagaan untuk negara kita. Dan Perlembagaan Persekutuan ini menjadi panduan kepada sistem perundangan dalam negeri kita. Negara kita. Dan siapa yang mengubah undang-undang ini? Sebab undang-undang ini perlulah ditukar dari semasa ke semasa. Parlimenlah yang bertanggungjawab untuk mengubah dan menentukan sistem perundangan negara kita. So, ingat, negara nak menjadi teratur, apa asas kepadanya? Asas kepada peraturan negara ialah sistem perundangan. Sistem perundangan negara kita berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Dan siapa yang mengubah? Parlimenlah yang bertanggungjawab untuk mengubah dan menentukan sistem pemerintahan, sistem perundangan negara kita. Dan tujuan dia sama saja. Tadi kita cakap apa? Menjaga keamanan. Sini kita cakap menjaga kesejahteraan. Sebab ada undang-undang bermaksud menjamin keadilan. Setiap rakyat adil dari segi undang-undang. Dan undang-undang ini bolehlah melindungi rakyat. Melindungi rakyat. Dan ini lebih adil. Kalau adil, rakyat dilindungi, pastinya kesejahteraan terjamin. Okey, saya ulang sekali lagi. Mempunyai perundangan. Negara kita nak jadi lebih teratur. Apa asas kepadanya? Asas kepadanya ialah perundangan. Dan sistem perundangan negara kita berpandukan apa? Berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Yang digubahlah, yang ditulis oleh Suruhanjaya Red itu. Dan siapa yang pergi mengubah sistem perundangan ini? Parlimen yang bertanggungjawab untuk mengubah dan menentukan sistem perundangan negara kita. Dan ada tiga tujuan. Pertama sekali, dia menjamin keadilan. Semua rakyat adil dari segi undang-undang. Dan dia melindungi rakyat. Dia melindungi semua rakyat. Undang-undang ini. Dan yang akhir sekali, dia memelihara kesejahteraan. Sebab dia melindungi semua rakyat dan menjamin keadilan. Dan pastinya rakyat akan hidup lebih sejahtera. Mari kita tengok apa yang kita ingat. Okey. Mempunyai perundangan. Pertama sekali, perundangan ini asas kepada apa? Asas kepada perundangan ini menjadi asas kepada apa? Tadi saya sudah cakap, undang-undang ini penting. Penting untuk apa? Negara menjadi lebih, betul. Negara menjadi lebih teratur. Oleh itu, perundangan ini menjadi asas kepada peraturan negara. Okey, seterusnya. Siapa yang bertanggungjawab untuk mengubah dan menentukan undang-undang? Siapa itu? Bukan.
Perlembagaan persekutuan menjadi satu panduan saja. Tapi siapa yang boleh mengubah? Betul, parlimen. Okey, sekarang saya nak tanya satu lagi. Sistem perundangan negara kita berpandukan apa? Means sistem undang-undang negara kita berpandukan apa? Kita ikut apa? Betul. Perlembagaan persekutuan. Persekutuan. Okey, dan apa tujuan? Apa tujuan perundangan ini? Ada tiga. Pertama sekali, dia menjaga apa? Semua rakyat sama saja dari segi undang-undang. Dia menjaga apa? Bukan. Ini betul. Ini pertama kita cakap memelihara kesejahteraan. Seterusnya apa? Dia juga menjaga apa? Betul. Keadilan. Semua rakyat adil. Dan apa? Yang last sekali. Kalau adil, rakyat betul, dilindungi. Rakyat dilindungi. Melindungi rakyat. Okey. Melindungi rakyat. Baik. Kita teruskan sistem. Okey, ciri yang terakhir. Mempunyai rakyat. Satu negara yang merdeka pastinya mempunyai rakyat. Kita lah rakyat negara. Apa maksud rakyat? Rakyat pun ada maksud. Macam sempadan ialah garis pemisah antara negeri dan negara. Rakyat ini apa maksud dia? Rakyat mudah saja. Rakyat bermaksud penduduk. Penduduk sebuah negara. Rakyat bermaksud penduduk di sebuah negara. Macam kita apa? Terikat oleh undang-undang. Kita terikat oleh undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan. Ingat Aristotle cakap apa? Kerajaan terikat oleh undang-undang. Tapi rakyat juga terikat oleh undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan. Dan rakyat negara kita, ialah kami semua tahu, terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam. Pelbagai kaum ada Melayu, Cina, India dan seterusnya. Ada pelbagai agama, ada agama Islam, agama Buddha dan ada pelbagai jenis adat resam. Dan macam mana rakyat ini bersatu padu? Semua berbeza agama. Negara kita rakyat disatukan melalui 4 perkara. Pertama sekali bahasa. Bahasa yang sama untuk semua rakyat Malaysia. Bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Dan seterusnya, you belum belajar ini. Form 5 bab 7. Kebudayaan kebangsaan. Ini penting. Negara kita rakyat disatu oleh bahasa kami tahu. Dan ada satu lagi, kebudayaan negara. Budaya yang sama. Negara kita ada satu kebudayaan negara yang sama untuk semua rakyat. Dan seterusnya, negara kita disatukan oleh apa lagi? Rukun negara. Rukun negara penting untuk menyatu padukan rakyat. Kenapa saya cakap sebegini? Okey. Rukun negara cakap apa? Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja ialah simbol perpaduan. Oleh itu, kalau kami setia kepada raja, pastilah rakyat akan bersatu padu. Inilah. Rakyat disatukan oleh, pertama sekali bahasa. Kemudian kebudayaan. Kemudian rukun negara. Dan keempat ini paling senang, identiti nasional yang sama. Semua rakyat mempunyai identiti nasional yang sama. Bendera kebangsaan ialah Jalur Gemilang. Lagu kebangsaan ialah Negaraku. Okey, saya repeat satu kali lagi. Semua negara ada itu rakyat bermaksud penduduk di sesebuah negara. Dan rakyat negara kita
terikat oleh undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan. Dan seterusnya, rakyat negara kita buat apa? Rakyat negara kita terdiri daripada pelbagai agama, budaya, adat, resam dan kaum. Dan rakyat yang berbilang agama, kaum dan adat resam ini disatukan oleh apa? Disatukan oleh 4 perkara. Pertama sekali bahasa kebangsaan, kebudayaan kebangsaan, dan identiti nasional yang sama, bermaksud lagu negaraku, jalur gemilang, bunga raya, jata negara, semua itu identiti nasional. Dan akhir sekali ialah rukun negara. Sekarang kami tengok apa kita boleh ingat. Clear all drawing. Rakyat disatukan oleh, ingatlah, bahasa, kebudayaan, rukun negara dan identiti nasional yang sama. Okey, pertama sekali, apa maksud rakyat? Apa maksud rakyat? Cuba type out maksud rakyat. Betul, penduduk sesebuah negara. Penduduk di sesebuah negara dan rakyat negara kita terikat oleh apa? Terikat oleh, betul, undang-undang dan peraturan negara. Okey, peraturan yang dikuatkuasakan nanti. Kuatkuasakan. Okey, seterusnya, rakyat ini di negara kita terdiri daripada pelbagai apa? Pelbagai betul kaum dan agama dan betul adat resam. Semua rakyat berbeza dari segi kaum, agama dan adat resam. Dan macam mana rakyat ini disatukan? Disatukan melalui 4 perkara. Pertama sekali, okey, kami tahu bahasa kebangsaan. Kemudian betul kebudayaan, kemudian disatukan oleh betul rukun negara dan akhir sekali apa? Betul, identiti nasional yang sama. Cuba bagi 2 contoh identiti nasional yang sama. Dua, okey. Kalau gemilang lagi satu. Betul, lagu negaraku. Okey, saya bagi kamu lagi 2. Bunga raya dan jata negara. Okey. Inilah keempat ciri negara yang berdaulat. Baik, sekarang kami rehat 1 minit. 5 kami balik. Okey. Rehat 1 minit. Baik, kami sudah berehat sebentar untuk menjadikan minda kita lebih segar. Okey. Seterusnya, sekarang kita lebih aktif, okey, nak belajar. Apa kepentingan kedaulatan? Ada 4. Mengapa kedaulatan ini penting? Okey. Pertama sekali, dia penting kerana tadi saya cakap apa? Ciri-ciri ada
pemerintahan. Kalau negara kita berdaulat penting sebab akan mewujudkan pentadbiran yang berkesan dan tukar menjadi kata nama keberkesanan. Keberkesanan pentadbiran. Okay, sorry. Keberkesanan pentadbiran ialah ciri pertama. Negara kita yang penting itu ada beberapa saja. Politik, politik bermaksud pentadbiran dan ekonomi, kemakmuran ekonomi seterusnya. Ekonomi penting dan pertahanan juga penting. Sebab pertahanan menjaga apa? Kedaulatan negara kita dan kita perlu bersahabat dengan negara lain. Oleh itu hubungan luar penting dan kecemerlangan sosial ini bermaksud apa? Semua rakyat hidup sejahtera. Okey, sekarang kita tengok kepentingan yang pertama. Keberkesanan pentadbiran. Okey, tadi Tun Dr. Mohamed Saleh Abbas cakap apa? Negara kita bebas daripada telunjuk asing untuk mengatur urusan dalam negeri. Sekarang kita tengok keberkesanan pentadbiran. Sesebuah negara yang berdaulat penting kerana negara kita bebas untuk menguruskan pentadbiran negara kita. Negara yang berdaulat bebas untuk menentukan ataupun menguruskan pentadbiran negara dia sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Pihak luar tidak boleh campur tangan. Negara kita bebas untuk menguruskan pentadbiran negara tanpa campur tangan pihak luar. Bermaksud apa? Negara kita ingin melaksanakan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Kita boleh melaksanakan saja. Tidak perlu tanya pihak luar. Pihak luar tidak boleh campur tangan terhadap negara kita. Sebab negara kita berdaulat dan negara kita bebas untuk menguruskan pentadbiran negara tanpa campur tangan kuasa luar. Dan ini mengakibatkan dasar pentadbiran negara kita sangat berkesan. Dasar pentadbiran negara kita sangat berkesan. Negara kita ditadbir dengan cara yang sangat berkesan dan pentadbiran ini dilaksanakan oleh siapa? Siapa yang mentadbir negara kita? Menteri lah. Sebab itu perlu jemaah menteri. Dan jemaah menteri seperti menteri pengangkutan. Dia akanlah membentuk satu kementerian. Kementerian pengangkutan. Ataupun kita panggil jabatan pengangkutan. Jemaah menteri yang mentadbir negara dan dia akan membentuk kementerian untuk mentadbir negara juga. Dan pentadbiran negara kenapa sangat berkesan di negara kita? Sebab kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mengagih kuasa dengan adil untuk mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Apa maksud kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Okey, saya cuba terangkan. Kerajaan persekutuannya apa? Kerajaan yang dipilih oleh pilihan rakyat umum. Kerajaan persekutuan ialah kerajaan yang kita pilih oleh pilihan rakyat umum. Dan pilihan rakyat negeri yang akan dilaksanakan dalam tahun ini, itu pilih kerajaan negeri. Itu pilih kerajaan negeri. Oleh itu, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini mungkin terbentuk oleh parti politik yang berbeza. Tetapi kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bekerjasama dan mereka mengagih kuasa dengan adil untuk apa? Untuk keberkesanan pentadbiran. Okey,
Saya repeat satu kali. Negara yang berdaulat bermaksud negara yang mempunyai keberkesanan pentadbiran. Negara yang mempunyai keberkesanan pentadbiran bermaksud negara itu bebas untuk mentadbir negara sendiri tanpa sebarang campur tangan pihak luar. Dan ini mengakibatkan dasar pentadbiran di negara kita semua berkesan. Dan pentadbiran negara dilaksanakan oleh siapa? Jemaah Menteri. Dan Jemaah Menteri ini akan membentuk kementerian untuk membantu mereka mentadbir. Dan negara kita kenapa ada keberkesanan pentadbiran? Sebab kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bersatu padu mengagih kuasa untuk keberkesanan pentadbiran. Jom kami tengok apa yang kami ingat. Okey, pertama sekali keberkesanan pentadbiran. Boleh terangkan kepada saya apa maksud apa keberkesanan pentadbiran? Bermaksud apa? Negara kita bebas untuk apa? Negara bebas untuk keberkesanan pentadbiran. Bermaksud negara berdaulat, oleh itu negara kita bebas. Bebas untuk buat apa? Bebas untuk mentadbir negara kita sendiri tanpa campur tangan kuasa luar. Dan untuk mentadbir negara sendiri tanpa campur tangan kuasa luar. Dan seterusnya, negara kita bebas untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Dan ini menjadikan apa? Mewujudkan apa yang sangat berkesan di negara kita. Dasar pentadbiran negara menjadi lebih berkesan. Dan pentadbiran negara dilaksanakan oleh siapa? Ada dua pihak. Apa dua pihak? Betul. Jemaah Menteri. Mereka membentuk kementerian untuk mentadbir negara. Okey, dan untuk mentadbir negara. Dan apa yang mewujudkan keberkesanan pentadbiran ini? Kerjasama antara siapa? Antara dua kerajaan. Kerajaan apa dengan kerajaan apa? Betul, antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Macam mana mereka bekerja sama? Mereka buat apa? Mereka bekerja sama. Betul. Mengagihkan kuasa. Okey, kami sudah ingat apa maksud keberkesanan pentadbiran. Ini penting sebab negara yang berdaulat baru ada keberkesanan pentadbiran. Seterusnya, okey, pentadbiran sudah berkesan. Apa yang kita nak? Kita nak ekonomi makmur, bermaksud semua rakyat ada pendapatan yang tinggi. Kami perlu ada kemakmuran ekonomi. Ekonomi perlu maju. Tadi saya cakap apa? Keberkesanan pentadbiran, betul? Bermaksud negara bebas untuk mengurus pemerintahan negara tanpa campur tangan kuasa luar. Okey, di sinilah negara kita bolehlah mentadbir ataupun mengurus negara sendiri. Oleh itu negara kita melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Negara kita sendiri melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Selepas kemerdekaan, pelbagai usaha dilakukan
untuk meningkatkan taraf hidup. Selepas kemerdekaan, keseimbangan sosioekonomi tidak tercapai. Oleh itu, selepas kemerdekaan, kerajaan perlulah melaksanakan pelbagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat berbilang kaum. Semua rakyat pun taraf hidup mereka perlu ditingkatkan. Dan pembangunan ekonomi ini melibatkan 3 bidang. Sini satu N. Pembangunan ekonomi ini melibatkan 3 bidang saja. Fokus mereka. Pertama sekali, tanam padi, pertanian. Kemudian jual barang, perdagangan. Dan ketiga, kilang. Banyak kilang dibina, perindustrian. Okey. Dan semua yang atas saya cakap 3 poin ini diperkenalkan melalui apa? Dasar Pembangunan Ekonomi Negara. Means DPN lah, Dasar Pembangunan Ekonomi Negara. Okey, saya repeat satu kali lagi. Kedaulatan negara penting untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Negara yang berdaulat barulah ekonomi mereka makmur. Kedaulatan ini penting sebab negara kita bolehlah melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi sendiri. Kedaulatan negara penting kerana negara kita boleh melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi sendiri. Dan negara kita pun memperkenalkan apa? Dasar Pembangunan Ekonomi Negara, DPN. Selepas kemerdekaan, kerajaan pun berusaha untuk meningkatkan taraf hidup semua rakyat. Kerajaan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup semua rakyat. Dan pembangunan ekonomi di negara kita fokus kepada 3 bidang saja. Pertama sekali, tanam, pertanian. Kemudian kilang, perindustrian. Kemudian jual barang, perdagangan. Okey, tengok apa kita ingat. Masa sangat sikit. Kemakmuran ekonomi. Cuba komen, kemakmuran ekonomi ini bermaksud negara kita bebas untuk melaksanakan dasar apa? Negara yang berdaulat melaksanakan negara kita berdaulat. Oleh itu negara kita boleh melaksanakan apa? Dasar betul. Dasar kemakmuran ekonomi. Sorry. Tadi saya ingat PN. Okey. Diperkenalkan melalui apa? Semua dasar ekonomi ini diperkenalkan melalui ini antara dasar kemakmuran ekonomi. Okey, saya terangkan. Okey. Negara bebas bermaksud negara boleh melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Dan dasar kemakmuran ekonomi ini dia penting. Semua kerajaan boleh melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi sendiri. Dan antara dasar kemakmuran ekonomi yang dilaksanakan, antara yang paling berjaya ialah DPN, iaitu kita panggil itu apa? Dasar Pembangunan Ekonomi Negara. Inilah yang paling berjaya. Inilah dasar kemakmuran ekonomi negara yang paling berjaya. Nama dia ialah Dasar Pembangunan Ekonomi Negara. Dan seterusnya, seterusnya, selepas kemerdekaan, kerajaan berusaha untuk apa? Kerajaan buat apa? Betul. Meningkatkan taraf hidup semua rakyat. Taraf hidup rakyat yang berbilang kaum, semua kaum.
Dan seterusnya, apa lagi? Fokus 3 bidang. Fokus 3 bidang. 3 bidang itu apa? Bidang tanam kilang dengan itu jual. Inilah 3 fokus bidang untuk meningkatkan ekonomi. Betul. Perdagangan, perindustrian dan pertanian. Baik. Kita tengok kepentingan yang ketiga. Hari ini tidak sempat masuk langkah ini next week Kalau next week kami belajar, next week sudah April. Sebab saya jujur lah. Sebab bulan ini ada 4 lesson kan. Satu bulan perlu 4 lesson. Dan kamu bayar untuk 4 lesson, yaitu 15. Oleh itu, bulan depan ada 4 lesson. Tapi bulan ini ada 2 lesson saja. Sebab sudah half bulan ini. Dan ada 2 lesson saja. Oleh itu, bulan yang depan kamu bayar half. Okay? 7,5 lah. Okay? Sudah sangat cheap sangat berbaloi. Okay, 7,5 saja. So ajaklah kawan-kawan dan saya akan diskon bagi kamu dan rakan-rakan kamu. Kalau itu okay. Okay, kami sudah cakap satu negara berdaulat penting kerana ada pentadbiran. Sebuah negara penting kerana ada ekonomi. Sebuah negara berdaulat juga penting kerana rakyat hidup sejahtera. Bermaksud kesejahteraan sosial. Terakhir sekali ialah boleh melaksanakan hubungan luar dengan negara lain. Itu nanti. Sekarang kami tengok kepentingan yang ketiga ialah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Semua rakyat hidup sejahtera. Okey, kedaulatan ini penting. Okey, balik kepada poin pertama kami cakap apa? Negara yang berdaulat bebas untuk melaksanakan urusan negara tanpa campur tangan kuasa luar. Ini penting. Tadi kita cakap apa? Boleh melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Di sini kami cakap apa? Negara kita yang berdaulat bolehlah melaksanakan dasar sosial. Dasar sosial untuk menjamin apa? Kesejahteraan rakyat. Dan dasar sosial ini sangat penting. Dasar sosial ini bukan saja menjamin kesejahteraan rakyat. Dasar sosial ini juga melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Pendidikan ini ada 2 jenis. Kamu akan belajar nanti Form 5 bab. Saya tak ingat bab 8. Bukan, bab 7. Dasar pendidikan kebangsaan DPK. Ada 2 jenis pendidikan. Satu ialah seperti kita belajar SPM. Inilah melahirkan generasi yang berilmu. Dan generasi yang berkemahiran dilahirkan oleh itu kemahiran. UTM seperti University Technology Malaysia. Dan banyak lagi ada politeknik semua dibangunkan untuk melahirkan generasi yang yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Dan generasi yang ada ilmu dan ada kemahiran ini boleh buat apa? Mereka bolehlah menyumbang kepada pembangunan negara. Mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Mereka bolehlah memberikan sumbangan kepada pembangunan negara sebab mereka berilmu, boleh memberikan idea
dan mereka berkemahiran. Bolehlah menggunakan kemahiran mereka untuk membantu negara mengaut keuntungan. Okey. Dan beberapa dasar berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibat. Okey, poin ini panjang tetapi saya simpelkan. Dasar sosial. Dan repeat, dasar sosial. Negara kita bebas melaksanakan dasar sosial untuk kesejahteraan rakyat. Dan dasar sosial ini bolehlah melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan, dan generasi yang berilmu dan berkemahiran ini bolehlah memberikan sumbangan terhadap pembangunan negara. Okey, dan akhir sekali negara kita juga melaksanakan pelbagai dasar yang berkaitan dengan bahasa, kebudayaan, rukun negara dan sukan yang boleh mengukuhkan perpaduan. Sebab rakyat berbilang kaum, you boleh tengok sini, rakyat berbilang kaum. Oleh itu negara perlulah melaksanakan dasar. Tadi cakap apa? Rakyat yang berbilang kaum, agama dan adat resam disatukan melalui sini bahasa, kebudayaan, rukun negara dan identiti nasional. Sama sini tambah satu, sukan. Sukan juga boleh memupuk perpaduan. Oleh itu, untuk menjamin kesejahteraan sosial, beberapa dasar tentang bahasa, sukan, rukun negara dan kebudayaan dilaksanakan untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Jom kami tengok apa yang kami ingat. Okey, sekarang kesejahteraan sosial. Okey, negara kita bebas untuk buat apa? Untuk melaksanakan dasar apa? Dasar betul, dasar sosial untuk apa? Untuk menjamin apa? Dasar sosial ini penting untuk menjaga kesejahteraan negara. Sebab dasar sosial negara akan sejahtera. Okey, dasar sosial ini melahirkan golongan apa? Golongan yang apa? Dua jenis golongan. Golongan yang betul berilmu dan seterusnya. Lagi satu berapa? Ada ilmu, lagi perlu apa? Lagi betul, ada kemahiran. Berkemahiran. Dan ini mereka dilahirkan melalui apa? Macam mana boleh melahirkan golongan yang baik seperti ini? Melalui golongan yang berilmu dan berkemahiran ini dilahirkan melalui betul pendidikan, sekolah yang ajar. Oleh itu ada golongan ini. Dan golongan ini bolehlah memberikan apa? Mereka boleh buat apa? Mereka boleh buat apa? Golongan yang berilmu dan berkemahiran boleh buat apa untuk negara? Betul, memberikan sumbangan terhadap pembangunan negara. Terhadap pembangunan negara. Okey, dan beberapa dasar digubah. Beberapa dasar digubah. Apa dasar? Dasar tentang apa digubah? Untuk apa? Tentang ada 4 tentang digubah untuk apa? Betul, tentang bahasa kebangsaan, sukan, kebudayaan dan rukun negara. Mereka digubah untuk apa? Apa tujuan bahasa ini digubah? Sebab nak rakyat disatukan melalui digubah untuk betul memupuk perpaduan. Empat
keempat dasar ini digubah untuk memupuk perpaduan rakyat. Rakyat bersatu padu semua. Okey. Last sekali ya. Nanti kami tengok satu soalan objektif A5 dan tamatlah kelas hari ini. Kecemerlangan hubungan luar. Satu negara berdaulat juga penting sebab negara kita bolehlah melaksanakan hubungan luar dengan negara lain. Kedaulatan ini penting kerana memberikan hak. Negara kita berhak memberikan hak kepada negara kita untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Bermaksud negara kita bebas dan ada hak untuk berhubung dengan negara lain. Dan hubungan luar ini dibentuk melalui apa? Tidak boleh simply pergi berhubung dengan negara lain. Hubungan luar negara ini dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara. Dasar luar negara digubah untuk membolehkan negara kita berhubung dengan negara lain. Dan ada dua jenis hubungan. Pertama sekali hubungan persahabatan, bermaksud kita bersahabat saja. Dan kedua ialah hubungan diplomatik, bermaksud negara kita menghantar diplomat ke negara lain. Menghantar diplomat kepada negara lain. Dan negara itu juga menghantar diplomat negara dia kepada negara kita. Dan apa kepentingan hubungan luar ini? Kita boleh ada perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Negara kita dengan negara yang berhubung dengan negara kita bolehlah melakukan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Dan apa kesan dia? Malaysia menikmati kelebihan dalam pelbagai bidang. Malaysia menikmati kelebihan sebab negara lain lebih maju dalam pelbagai bidang. Dan negara kita juga lebih maju dalam bidang yang tertentu. Dan kalau Malaysia berhubung dengan negara lain, pastinya Malaysia akan menikmati kelebihan dalam pelbagai bidang daripada negara luar. Okey, Malaysia juga bolehlah mempertahankan kedaulatan kita. Okey, balik ke Form 4 bab 3. Negara Thailand tidak dijajah oleh Jepun kerana dia melaksanakan hubungan dengan Jepun. Oleh itu, kalau negara kita melaksanakan hubungan dengan negara lain, pastinya negara kita tidak akan diceroboh. Dan kalau diceroboh, akan ada negara lain membantu kita. Oleh itu, kedaulatan negara kita dipertahankan. Okey. Malaysia jugalah menjadi anggota dalam pelbagai pertubuhan serantau dan antarabangsa. Ini penting untuk meningkatkan imej negara. Malaysia menjadi ahli ataupun anggota pertubuhan serantau dan antarabangsa. Pertubuhan serantau bermaksud apa? Serantau bermaksud negara berjiran dengan kita, kita membentuk satu pertubuhan. Seperti ASEAN, Commonwealth, inilah pertubuhan serantau yang berdekatan dengan negara kita saja. Pertubuhan antarabangsa bermaksud seluruh dunia, negara seluruh dunia. Kita membentuk satu pertubuhan seperti PBB, OIC dan NAM. Okey. Dan ini pertubuhan serantau dan antarabangsa ini penting. Penting kerana apa? Dia meningkatkan imej negara kita. Imej negara kita menjadi lebih baik dan masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain. Bermaksud negara di dunia negara lain di dunia mereka mengakui negara kita berkebolehan. Bolehlah boleh melakukan sesuatu kerja. Dan kebolehan negara kita ini setaraf ataupun sama saja dengan negara lain. Means negara Amerika boleh, kita pun boleh. Masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain. Okey, saya repeat dengan cepatnya. Kedaulatan ini penting untuk memberikan hak. Kedaulatan bermaksud negara kita berhak untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Dan hubungan luar ini dibentuk melalui apa? Penggubalan dasar luar negara.
kita gubah dasar luar negara, kemudian kita bolehlah membentuk hubungan luar dengan negara lain. Dan kita menjalinkan dua jenis hubungan, satu hubungan persahabatan, satu hubungan diplomatik. Dan kita juga ada dua bentuk hubungan, perjanjian dan kerjasama. Kita mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan negara lain dalam pelbagai bidang. Dan kesannya, Malaysia mempertahankan kedaulatan dan Malaysia lebih maju dalam pelbagai bidang. Dan Malaysia juga tidak boleh berhubung dengan negara lain saja. Kita perlulah menjadi anggota dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa seperti NAM, PBB, ASEAN, OIC, dan Commonwealth. Dan kesannya, negara kita, imej negara meningkat dan seterusnya, masyarakat antarabangsa, masyarakat seluruh dunia mengakui peranan dan kebolehan negara kita setara dengan negara lain. Bermaksud negara lain boleh, kita pun boleh. Okey, kita cuba recall balik. Okey, kecemerlangan hubungan luar. Kecemerlangan hubungan luar ini kedaulatan negara memberikan hak kepada negara kita untuk buat apa? Hak kepada negara kita untuk buat apa? Untuk menjalinkan hubungan dengan negara luar. Okey, seterusnya, macam mana negara kita menjalin hubungan dengan negara luar? Melalui penggubalan apa? Penggubalan macam mana? Apa yang membolehkan negara kita berhubung dengan negara luar? Penggubalan, betul. Penggubalan dasar luar negara. Penggubalan dasar luar negara membolehkan negara kita berhubung dengan negara lain. Okey, ada dua jenis hubungan. Hubungan apa dengan hubungan apa? Hubungan satu, kita hantar diplomat, betul. Satu, kita bersahabat. Hubungan persahabatan dengan hubungan diplomatik. Seterusnya, okey, hubungan ada dua jenis. Apa yang kita melakukan? Kita berhubung dengan negara lain dan kita melakukan apa? Kita membuat apa? Perjanjian, betul, dan kerjasama dalam pelbagai bidang dengan negara lain. Dan kesannya apa? Kesannya ada dua. Negara kita menikmati pelbagai faedah. Bukan, negara kita maju dalam pelbagai bidang. Maju dalam pelbagai bidang dan seterusnya, negara kita bolehlah mempertahankan apa? Histori Jepun dengan Thailand. Kecemerlangan hubungan luar bermaksud negara kita boleh mempertahankan betul kedaulatan. Dan negara kita tidak boleh berhubung dengan negara lain saja. Kita perlu menyertai pertubuhan apa? Pertubuhan serantau. Serantau tidak cukup. Lagi satu, pertubuhan apa? Betul. Dua, pertubuhan serantau dan pertubuhan antarabangsa. Cuba berikan 5 contoh. Lima contoh pertubuhan serantau dan pertubuhan antarabangsa. Yang paling penting PBB, kemudian betul. PBB, OIC, NAM, ASEAN dengan kita panggil apa? Commonwealth. Okey, seterusnya, kesan daripada menjadi anggota ini apa? Kesannya, negara kita, imej negara macam mana? Imej negara
Image negara meningkat. Kemudian kesannya apa? Kita menjadi anggota dalam pertubuhan ini. Apa kesannya? Masyarakat antarabangsa buat apa? Mereka mengakui apa? Peranan dan mengakui kebolehan peranan betul. Peranan dan kebolehan negara kita dalam pelbagai bidang. Okey, ini saja kepentingan kedaulatan. Ada 4 kecemerlangan hubungan luar, kesejahteraan sosial, keberkesanan pentadbiran dan kemakmuran ekonomi. Last. Kita tengok 5 soalan objektif sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini. Okey. Ini langkah-langkah next week lah. Okey. Okey, sekarang okey. Cuba bagi jawapan soalan objektif 1. Apa persamaan soalan ini ya. Apa persamaan tafsiran tokoh-tokoh tersebut? Aristotle dengan John Bowling, mereka ada bagi pandangan apa persamaan tafsiran mereka tentang kedaulatan, keagungan, kuasa mutlak, kuasa tertinggi dan kerajaan berperlembagaan. Ingat tak? Aristotle cakap kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi pemerintahan. John Bowling cakap kedaulatan ialah kuasa tertinggi yang tidak terbatas dan kekal untuk membuat, mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Oleh itu, jawapannya ialah kuasa tertinggi. Okey. Seterusnya, tengok soal ini. Ciri pentadbiran negara kita. Tadi saya cakap apa? Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Kemudian raja berperlembagaan. Lagi satu apa? Apakah itu X? Apa itu? Cuba. Boleh tengok. Halo. Negara kita melaksanakan sistem pemerintahan apa? Tak nampak? Share lagi satu kali ya. Nampak tak? Soalan objektif 2. Apakah itu X? Autokratik, aristokrasi, perundangan ataupun demokrasi berparlimen? Betul, demokrasi berparlimen. Seterusnya, tengok soalan ini. Apakah institusi yang mengubah sistem perundangan? Tadi saya ada cakap, siapakah yang bertanggungjawab untuk mengubah sistem perundangan? Betul, parlimen. Seterusnya, kita tengok sukan rukun negara bahasa kebangsaan penting untuk apa? Tadi itu kesejahteraan sosial saya cakap penting untuk apa? Okey. Menyatu padukan rakyat. Seterusnya, soalan terakhir. Apa? Okey, ini belum belajar. Okey. 5 soalan kami sudah siap. Okey, perbincangan hari ini setakat ini ya. Terima kasih. Hari ini kami sudah belajar 4 kepentingan, okey? Dan 4 ciri. Bye bye. See you.